Okey. Sebelum kita lihat apakah komponen yang terdapat di dalam Al-Quran, kita lihat dalam bahasa Melayu. Ya, dalam bahasa Melayu, ya, kita kenali sebagai huruf vokal dan konsonan. Ya, kita ambil satu contoh. Ya, perkataan kelas Al-Quran kaedah haraki. Ya, kelas Al-Quran kaedah haraki. Dalam perkataan kelas Al-Quran kaedah haraki, kalau kita lihat, dia ada huruf vokal dan ada huruf konsonan. Apa dia vokal dan apa pula dia yang dikatakan konsonan? Vokal iaitu huruf A, E, I, O, U. Itu adalah huruf vokal. Kalau dalam perkataan kelas Al-Quran kaedah haraki, I, A, U, A, I, A, begitu seterusnya. Yang kita warnakan dengan warna yang berbeza. Kan? Manakala huruf yang berwarna hitam, itulah huruf konsonan. Jadi dalam bahasa Melayu mesti ada dua, huruf konsonan dan vokal. Barulah dia membentuk satu perkataan. Cubalah saya buang huruf vokal. Yang tinggal KLS. Apa bunyinya? Kita pun tak faham. Apa dia kles? Tak tahu. Jadi adanya dua vokal dan konsonan baru jadi perkataan. Sama juga macam saya, Zakaria. Z-A-K-A-R-I-A. Zakaria. Adanya huruf vokal, ada konsonan, barulah perkataan Zakaria. Baik, sekarang kita tengok apakah pula komponen yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita bagi contoh, ya, sebagai contoh perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, kalau kita baca terus, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Dalam perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu itu, ya, dia terdapat tiga komponen. Kalau dalam bahasa Melayu ada dua, tetapi dalam Al-Quran ada tiga komponen. Apa dia? Sama juga. Yang pertama ada vokal, yang kedua ada konsonan, cuma tambahan yang ketiganya lah simbol. Dalam bahasa Melayu dia tidak ada simbol, cuma vokal dan konsonan. Tetapi dalam Al-Quran ada simbol. Kita tengok satu persatu. Yang pertama kita tengok huruf vokal. Apa dia huruf vokal dalam Al-Quran? Huruf vokal dalam Al-Quran adalah baris. Kalau kita rujuk pada perkataan yang kita tunjukkan ini sebagai contoh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu tu, baris itu adalah vokal. Kita gelar sebagai baris atas, baris bawah, baris depan. Itu biasa kita gunakan. Sebab apa kita kata baris atas? Sebab duduk atas. Kan? Sebab apa kita kata baris bawah? Sebab duduk bawah. Sebab apa kita baris depan? Kenapa kita kata baris depan? Depan dekat sinilah kan? Dia depan. Jadi, kaedah haraki ni kita tak gunakan perkataan baris atas, baris bawah, baris depan. Sebab apa? Dia akan menimbulkan kekeliruan. Begitu juga, kaedah haraki ni kita tak gunakan istilah Arab. Kalau istilah Arab, fathah, kasrah, dhammah. Sebab matlamat kita ialah kita nak belajar Al-Quran, bukan nak belajar bahasa Arab. Ya, supaya kita nampak fokus kita untuk boleh baca Quran dengan bertajwid. So, dalam kaedah haraki ni kita gunakan pergerakan. Sedia untuk kita belajar menari. Boleh? Menari maknanya pergerakan anggota badan. Cuba tengok baris atas ni. Yang kita kata baris atas tu. Angkat tangan kiri. Ini tangan kiri. Ya, kita angkat. Kita buat begini. Ya, kita lipat ibu jari. Lepas tu lipat lagi 3 jari ni. Tinggalkan jari telunjuk saja. Lepas tu kita buat begini. Sama tak? Baris atas dengan ni? Sama kan? Okay, tangan kiri tak atas. Sebut A. Ini huruf A. Jangan cari huruf A dalam Al-Quran. Tak ada. Tapi baris atas ni yang kita kata baris atas, ini huruf A. Bentuknya sama. A. Ikut saya. Anda kena buat. Sebab apa? Haraki ni, ya, jangan tengok saja. Jangan tonton saja. Anda kena buat. Bila anda buat, ya,
Walaupun kita secara online, secara jujurnya anda kena buat supaya anda cepat faham. Bila saya buat tangan kiri begini, anda pun buat. Sebut A awan, A atap. Macam mana kita tulis awan? A W A N. Atap A T A P, atap. Awan duduk kat mana? Duduk atas. Atap dekat atas juga. Maka kalau baris ini duduk di atas huruf A. Huruf A. Baik, tangan kiri ni sekarang ni yang kedua letak bawah pula. I. Ikut saya, kena ikut. I ikan. I itik. Di kat mana duduk ikan? Ya, betul. Ikan kat bawah. Kalau yang atas meja tu ikan dah mati atau ikan kering. Orang jual ikan kat atas meja tu ikan dah mati. So, ini I. Ikan itik kat bawah. Ini huruf I. Jadi kalau baris bawah tu I. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, dia duduk atas juga. Cuma dia ada beza, ada bulat. Cuba tengok, ada bulat. Bila bulat, kita pun bulat kat atas. Bukan bulat macam ni. Kena perhatikan tangan saya betul-betul. Bulatnya kat atas. Buat begini. Okey. Ini kalau saya buat begini, apa ni? Ini apa ni? Bukan tangan. Tangan lain ni, tangan. Ini saja. Ini apa dia? Yes. Tumbuk. Macam mana kita baca tumbuk? T-U-M-B-U-K. Ada dua kali huruf vokal U, maka ini adalah huruf U. Ini adalah huruf U. Saya ulang balik. Ini tadi apa? Huruf A. Ni I. Dan ni U. Jadi maknanya dalam Al-Quran ada 3 saja huruf vokal. A, I, U. O tak ada. I tak ada. I pepet ke I teling tak ada. A, I, U. Baik. Sekarang letak tangan kiri ni buat benyam, ikut saya. Ini tangan kiri. Lepas tu angkat tangan kanan, kita goyang-goyang. Kita seronok je. Ini tangan kanan. Ini tangan kanan. Di dalam Al-Quran ada baris 2. Ada baris 2. Kan? Yang dikatakan dalam kalau kita belajar tajwid biasa, dia kata tanwin. Baris 2. Jadi angkat tangan kanan ni, kita buat begini. Ikut saya. A tambah N, an. Sebab apa dalam Al-Quran ada baris 2. Jadi kalau satu saja ni A. Ada 2 tambahkan N. Sebab ini tangan kanan. Ini kanan. Sebab apa dalam Al-Quran ada kawan, teman, kahwin. Kan? Semua N. Bila N, tangan ini adalah huruf N. Yang ni A. Ni N. Ikut saya. A tambah N, an. Kalau kat bawah tadi apa? I tambah N, in. Yang ni U tambah N, un. Jadi an, in, un. Nampak tak? Jadi kalau kita berbalik kepada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu tu, kalau kita nak kira suku kata dia, kita hanya kira baris saja. Kita kira baris. Ada berapakah baris tu? Itu yang nak dikata, yang nak dibaca. Sebagai contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Baris atas ada, baris bawah ada kan? Jadi kita kira. Kita kira ada berapa? Cuba tengok. Baris bawah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jadi kita bulatkan dia. Bulat. Kita bulatkan, kita tanda dia, lepas tu kita kira. Ada berapa suku kata tu? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nampak? 14. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kan? 14. Jadi 14 suku kata. Mana yang nak dikata. Dan dia juga ada kaitan dengan haraki. Yang tu juga kita akan tari. Nanti dalam video-video yang akan datang, kita akan belajar menari. Itu vokal. Ya. Manakala yang kedua konsonan. Konsonan ialah macam ya, huruf kaf. Nanti kita belajar dalam video yang akan datang tentang vokal. Dan yang ketiga adalah simbol. Simbol contoh sabdu, ya, ada tanda cacing, ada tanda mati, itu simbol. Jadi dalam Quran ada 3 komponen. Pertama vokal, yang kedua konsonan, yang ketiga adalah simbol.